Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, pada pagi ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas terakhir kita tuan-tuannya, insya-Allah, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Ini kemana terbalik pula tuan-tuannya, tak boleh settle. Okey, baik. Jadi pada pagi ini ada Puan Halimah, ya, ada Puan Halimah. Baik. Ada Puan Halimah yang menuliskan di ruangan komen. Okey, baik. Okey, ya, ada Puan Halimah pagi ini. Okey, ada puan yang lain lagi, silakan. Siapa yang sudah berada dalam kelas kita pagi ini, sila tulis di ruangan komen. Okey. Baik. Ini tak dapat atas dia. Baik. Ada Puan Salmah Yusuf, ya. Okey, baik. Ada Puan Halimah, ada Puan Salmah Yusuf. Okey, ya. Okey. Ada siapa lagi? Tak ada, ya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sila tulis di ruangan komen dulu suara saya jelas ke tidak. Suara saya jelas ke tidak, tulis dulu di ruangan komen, sila. Ada Puan Halimah, Puan Salmah, Puan Doe. Ya, jadi pagi ini kita mula agak lambat tuan-tuan, saya mohon maaf, ya. Okey, jadi insya-Allah pada pagi hari ini kita adalah episod yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita tak ada kelas lah, ya. Bulan Ramadan kita tak ada kelas. Jelas? Okey. Jelas, suara jelas, ya. Baik. Kalau suara jelas, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-tuan semua pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan ceria pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini adalah kelas terakhir kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kelas kita off, nanti kita sambung balik kelas selepas bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan, ya. Okey, baik. Okey, pagi ini kita sambung ayat kita tuan-tuan. Tulis dulu di ruangan komen, dah bersedia ke belum? Tulis dulu.
Kamera ni terbalik pula tuan-tuan. Jadi agak lain sikit ambil apa namanya? Skrinnya tak penuh jadinya. Ya tak macam biasa. Okey. Tulis tuan-tuan, dah bersedia ke belum? Bersedia ya. Okey. Baik. Kita teruskan ayat yang ke 100, muka surat 116 ya, muka surat 116 tuan-tuan. Insyaallah kita teruskan ya. Wa man kana maridon, ayat masih berkenaan dengan puasa. Ya. Wa man kana maridon. Okey, wa man kana maridon. Wa man kana maridon. Okey. Au ala safarin. Au ala safar. Au ala safarin. Fa'iddatun. Ya fa'iddah. Fa'iddatun min ayyamin. Fa'iddatun min ayyamin ya ukhra. Min ayyamin ukhra. Baik, jelas ya ayatnya, jelas ya? Jelas ayatnya ya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Okey, itu sambungan ayat kita tuan-tuan. Baik. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ya. Wa, okey. Ada wa di pangkal, kemudian ada man. Man itu kan ada banyak. Man ada banyak ya. Ada man mausul, ada man istifham, ada man syarat, kan? Kalau man mausul siapa yang? Man istifham siapakah? Man syarat barang siapa atau siapa sahaja atau sesiapa. Itu man syarat. Okey. Nah, kira-kira tuan-tuan, man kita pada pagi ini, itu man apa? Mausul, istifham atau man syarat? Tulis di ruangan komen. Muka surat 116. Kita masih bincang ayat tentang puasa, sambungan dari minggu lepas. Silakan. Kira-kira mana apa tu? Man apa tu? Tulis di ruangan komen sini. Man syarat, tuan-tuan akan menjawab man itu ialah man syarat. Apa alasannya tuan-tuan menjawab man itu man syarat? Dalilnya. Kenapa man syarat? Kenapa bukan man istifham? Kenapa bukan man mausul? Kenapa mesti man syarat? Tulis tuan-tuan sini. Kenapa mannya man syarat? Kenapa bukan man mausul? Kenapa bukan man istifham? Silakan. Kenapa kira-kira? Ada jawab syarat fa. Okey, nampak di sini ada fa. Nampak di situ ada fa. Ya, fa itu fa apa? Fa itu ialah fa jawab syarat. Ya kerana ada fa di sini. Ya, kerana ada fa itu fa jawab lah, makanya man itu ialah man syarat. Okey, boleh tuan-tuan ya? Lagi pula apa namanya tuan-tuan? Jelaslah apa ya? Jelas bahawasanya
Kalau ada man, ada fa, di tengah-tengah ada fa, kemungkinan dia mannya mansya. Kemudian selepas man fa'il. Kalau selepas man fa'il, kebanyakannya mannya ialah man syarat atau tak man mausul. Oke, tapi di sini man syarat. Man istifham selepas man biasanya isim. Kalau man istifham selepas man biasanya isim. Oke. Jadi man barang siapa atau siapa sahaja, dan siapa sahaja atau sesiapa pun kana maridon. Kana maridon. Maridon ini dalam ayat jadi apa, tulis? Maridon dalam ayat jadi apa, tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Kenapa maridon? Kenapa tak maridun? Kenapa tak maridin? Kenapa maridon? Dalam ayat jadi apa tuh? Man kana maridon. Jadi apa? Jadi apa? Maridon tuh jadi apa dalam ayat? Jadi apa? Maf'ulun bi. Mana ada? Bukan maf'ulun bi, Puan Doi. Kana. Kalau ada kana, dia kebiasaannya kana ni dia tak perlukan fa'il maf'ulun bi. Dia perlukan isim kana, khobar kana. Dia fa'il naqis, fa'il yang kurang, bukan fa'il yang sempurna, fa'il kurang. Kalau fa'il sempurna tu fa'il yang perlukan fa'il maf'ulun bi. Kalau ini dia perlukan isimnya khobar. Dia jadi apa? Ada yang menjawab jadi isim kana, ada yang jawab jadi khobar kana. Isim kana marfu ke mansub? Isim kana marfu ke mansub? Isim kana marfu. Sementara ini mansub, maknanya ini jadi khobar kana. Khobar dia, bukan isim dia. Kalau isimnya marfu, ini khobar dia. Nah, oke ya? Boleh ya? Jadi ini khobar kana. Kalau ini jadi khobar kana, lalu isim kananya mana? Orang Jawa kata isim kananya nangdi. Tulis tuan-tuan sini. Mana isim kananya? Kalau khobar kananya tiba-tiba selepas kana ada khobar kana, mana isim kananya? Di mana tuan-tuan? Silakan. Di mana isim kananya? Kalau maridon tiba-tiba jadi khobar kana, isim kananya mana? Tulis. Silakan. Silakan. Mana tuan-tuan? Tersembunyi dalam kana. Isim kana mustatir huwa. Jadi yang tak, kalau jumpa case begini, tiba-tiba selepas kana ada khobarnya terus, isimnya tak ada, maka isim tu automatik dhamir yang ada pada kana itulah. Apa dhamirnya? Huwa. Kan? Dhamirnya huwa. Okey, baik. Sekarang kita nak cari tahu maridon, makna maridon. Kita nak cari tahu tuan-tuan di kata dasar huruf apa. Tulis di ruangan komen sini. Maridon, tuan-tuan nak cari tahu kata dasar di kamus kata dasar Al-Quran, kitab warna hijau. Tuan-tuan nak cari di huruf apa? Tulis. Nak cari tahu di mana? Puan Siti, Safian, kita muka surat 116. Ya. Silakan. Apa dia? Di mana? Rodo ya Puan Salma Yusuf. Kalau rodo ya ridho.
Kalau rodoya tu ridho. Tak dapat di rodoya, tak dapat tu Puan Salma. Kalau Puan Salma buka kitab hijau ni tak dapat tu. Di mana? Okay. Carilah di mim ra do. Mim ra do. Muka surat ke 184. Muka surat 184. Boleh ya? Apa maksud marid? Marid itu sakit. Sakit. Okey. Jadi bermakna wa man kana maridon, dan sesiapa sahaja yang sakit. Itu dia. Wa man kana maridon, dan siapa sahaja yang sakit. Au ala safarin. Wa man kana maridon, sesiapa sahaja yang sakit. Au, atau ala safar. Apa maksud ala safar? Siapa yang tahu jawapannya? Apa maksud ala safar? Jawab tuan-tuan. Ala safarin. Apa maksudnya? Silakan. Maridon maknanya sakit. Ala safar maksudnya apa? Silakan. Ya, maridon maknanya sakit. Ala safar apa tuan-tuan? Au ala safar, atas perjalanan. Au ala safar. Ala safar ini maksudnya atau sedang dalam perjalanan, atau sedang dalam perjalanan. Au ala safar, atau dia itu orang yang bermusafir, atau dia orang yang dalam perjalanan. Ala safar. Wa man kana maridon, siapa yang sakit, sesiapa saja yang sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, ya. Orangnya orang yang sedang bermusafir begitu ya. Oke, baik. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka atau nescaya. Jawab syaratnya, jawabnya ni fa'iddat. Iddatun. Iddatun ni kira-kira tuan-tuan, kalau kita nak cari tahu terjemahan iddah ni, tuan-tuan nak cari tahu di huruf apa, tulis di ruang komen. Cuba kita tengok. Di huruf apa? Iddah. Di huruf apa iddah tu? Tulis tuan-tuan. Sila. Tuliskan, silakan. Di huruf apa? Iddah. Iddah. Huruf apa? Fa ain dal. Tuan Abdul Kamal, fa ni kalimah yang lain. Fa tu haraf yang lain, perkataan yang lain, kalimah yang lain. Jadi fa tu maksudnya maka atau nescaya, itu haraf jawab syarat. Sekarang iddah saja, iddah. Fa-nya buang. Fa-nya perkataan yang lain. Iddah. Iddah itu ada di kata dasar apa tuan-tuan? Dan dal. Boleh buka muka surat. Boleh buka muka surat yang ke 148. 148. Ain dal dal. Iddatun bilangan. Iddah bilangan. Okey? Fa'iddatun. Iddah tu bilangan. Dia diambil dari perkataan adat. Adat tu bilangan. Nah, okey. Iddah tuan-tuan. Ini satu lagi terjemahannya edah. Edah. Apa maksud edah? Apa maksud edah? Tulis di ruang komen. Apa maksud edah ni? Edah
Edah tu bilangan. Edah. Edah tu bahasa Melayu edah. Muka surat 148. Apa maksud edah? Siapa yang boleh bantu saya? Apa maksud edah? Apa maksud edah, tuan-tuan? Apa maksud edah? Oh, edah tu tempoh atau ganti ya. Puan Cerohani, betul? Tempoh. Saya memang ini perkataan, bagi saya perkataan yang baru lah. Edah ya. Edah tu tempoh ya. Tempoh. Okey, baik. Tempoh ya. Maknanya perkataan yang sesuai bukan bilangan. Terjemahan yang paling sesuai bukan bilangan, tapi tempoh. Okey, maknanya ada cuti lah begitu kan. Tempoh kan. Okey, faham. Okey, tempoh pantang ya, faham. Edah. Ya. Fa'iddatun. Maka fa'iddatun tempoh ya. Okey. Baik. Okey ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Min ayyam. Ayyam ini jamak daripada yaumun. Asal ayam. Ayam bukan ayam. Ayam jamak daripada yaum. Apa terjemahannya itu, tulis di ruang komen. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Tulis tuan-tuan, silakan. Silakan. Sila tuliskan. Apa maksud ayam? Hari-hari. Ukhara. Ukhar yang lain. Hari-hari yang lain. Hari-hari yang selain hari-hari luar Ramadan nanti. Hari ganti begitu ya. Okey. Maka sesiapa sahaja yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, maka tempoh dia mendapatkan, dia dikenakan apa tuan-tuan? Tempoh min ayyamin ukhra, di hari yang lain. Maksudnya dia dapat diberi keringanan untuk menggantinya ya di hari yang lain, di luar bulan Ramadan lah, di luar hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jelas tuan-tuan ya? Nah, kalau kita nak cari tahu sakitnya sakit macam mana yang tak boleh puasa, safarnya safar yang macam mana yang tak boleh puasa, itu masuk dalam kajian fiqh. Ini menurut mazhab ini begini. Sakitnya begini. Jangan pula kita cuma pergi ke dari Kuala Lumpur tuan-tuan, pergi ke KLIA pun kita nak tak puasa tu tak boleh. Tak masuk kategori dah kan. Jadi safar yang macam mana? Berapa kilometer? Itu semua ketentuannya ada pada bab fiqh dia. Jadi ayat ini ayat yang menjelaskan kebolehan keringanan untuk orang yang tak berpuasa. Okey, jelas ya? Faham tuan-tuan ya? Untuk lebih jelasnya, tengok detail ayat dan kajian-kajian ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang rukhsah untuk berpuasa. Okey, tulis di ruangan komen setakat ini jelas ke tak jelas. Okey, faham ya? Kita menterjemahkan sesuai dengan ayatnya. Maksudnya kita dah faham dah maksud ayat, cuma detailnya itu kita belum dapat lagi lah. Sebab itu perlu penjelasan yang lain. Makanya perlu buka tafsir ya, tengok kajian-kajian yang lain. Jadi tak setakat hanya kita berpatokan pada ayat saja. Ya, kita faham bahawasanya siapa yang sakit, siapa yang safar memang ada keringanan untuk tak berpuasa.
Cuma dia wajib ganti hari lainnya. Jelas tuan-tuan? Faham ya? Oke, terbaik, luar biasa, mantap. Jelas ya? Oke, kita teruskan. Sakitnya sakit macam mana yang tak puasa? Ini batuk sesama pun tak nak puasa. Batuk sikit tak puasa. Saya tak puasa batuk. Okey ya? Tengok dia sakitnya tu sampai setahap mana begitu. Semuanya sudah ada detailnya dalam fiqh kita ya, fiqh puasa. Tuan-tuan ya. Baik. Ini tujuan kita ya, supaya nanti tuan-tuan mendengar imam baca ayat ini, tuan-tuan faham maksudnya, ya. Yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikum al-yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa la yuridu bikum al-usra. Oke, cantik ayatnya tuan-tuan ya. Baik, fokus. Fokus tuan-tuan. Yuridu. Kalimah apa tu? Isim ke fa'il ke haraf tulis tuan-tuan sini. Yuridu, tuliskan. Yuridu. Silakan. Isim fa'il atau kalimah haraf tu? Fa'il. Fa'il ya, semua jawab fa'il tuan-tuan ya. Okey, fa'il madi mudhari' atau fa'il amar? Fa'il madi mudhari' atau amar? Yuridu. Madi mudhari' atau amar? Fa'il mudhari'. Siapa yang tahu fa'il madinya apa? Yuridu fa'il mudhari'. Siapa yang tahu fa'il madinya apa? Siapa yang tahu fa'il madinya apa? Tulis tu. Yuridu memang fa'il mudhari'. Siapa yang tahu fa'il madi? Apa? Terbaik. Aroda. Mudhari'nya yuridu. Aroda yuridu. Nah, sekarang kita nak cari di mana aroda yuridu. Apa maksud aroda yuridu? Tuan-tuan nak cari di kamus ini, kita dapatnya di mana? Tulis. Sila. Tulis tuan-tuan. Jawab. Dapat di mana tu? Silakan. Dapat di mana? Aroda. Aroda tu dah tambahan huruf af'ala. Itu dah tambahan huruf af'ala. Aroda yuridu, af'ala yuf'idu. 4 huruf. Kalau 3 hurufnya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang boleh? Tulis. Nah, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Tak ada yang dapat. Siapa yang dapat? Tulis di ruangan komen. Okey, Puan Umi, ra waw da. Okey, terbaik. Puan Umi dapat. Ya. Puan Azimah terbaik. Carilah di ra waw
wauda. Muka surat berapa? Muka surat 115. 115. Okey. Ra, waw, dal. Ada di situ aroda. Fi'il madinya aroda. Aroda tu maksudnya ialah mahu. Nakkan, mahu, nak. Okey. Uridu syai'. Saya nak sesuatu. Uridu syai'. Uridu syai' minkum. Saya menginginkan sesuatu daripada kalian. Okey. Jadi yuridu, nak, mahu. Yang mahu siapa? Nak, yang nak siapa? Tulis dulu. Yuridu mahu. Nak, yang mahu tu siapa? Fa'ilnya mana? Yang mahu siapa? Yang mahu siapa? Yang mahu Allah. Allah mahu. Tahu dari mana? Sebab dia lafzul jalalah ada selepasnya mahu. Makanya Allah jadi fa. Okey? Yuridullah, Allah menginginkan, Allah nak, Allah mahu bikum atas kamu semua tu al-yusra. Inna ma'al usri yusran. Apa maksud yusra? Apa maksud yusra? Tulis. Apa maksud yusra? Banyak tu perkataan yusra. Tulis. Sila tuan-tuan. Apa maksud yusra? Yusra, apa maksud yusra? Apa dia? Yusra. Mudah. Yusr. Dia kalimah kata terbitan, masdar daripada perkataan yasira tu yasura tu ya, tak pasti saya tuan-tuan. Yang jelas dia masdar kata terbitan tu yusur. Mudah. Mudah. Kemudahan. Okey, kenapa dalam ayat dia mansub? Jadi apa? Kemudahan tu dalam ayat kenapa dia mansub? Tuliskan. Kenapa mansub tuan-tuan? Kenapa mansub? Tuliskan. Sila. Kenapa mansub? Jawab. Apa yang menyebabkan dia mansub? Silakan. Apa yang menyebabkan dia mansub? Terbaik. Jadi maf'ulun bih. Ya. Dia jadi maf'ulun. Okey. Allah menginginkan untuk kamu semua tu al-yusra, kemudahan. Allah tidak pernah menyusahkan tuan. Ya, Allah ingin ya semuanya mudah ya. Okey. Tak ada agama ini bukan untuk bukan memaksa ataupun dia bukan menyusahkan. Sesuatu syariat ini tuan-tuan tidak menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan ya, kemudahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Wala yuridu, la ini terjemahnya apa? Tidak atau jangan. Wala yuridu bikumul usra.
Tidak atau jangan, tuliskan. Tidak atau jangan, tulis dulu. Sila. Tidak atau jangan? Tidak. Tahu dari mana tidak? Kenapa tidak? Kenapa bukan jangan? Dalilnya apa? Sila. Tahu dari mana tidak, tuan-tuan? Tahu dari mana? Tahu dari mana tidak? Tahu dari terjemahan Ustaz. Dari mana tahu? Puan Salma. Iya. Puan Lam Ramlaram boleh juga. Puan Nur Aini oke juga. Dia tak merubah fi'il mudhari. Selepaslah ada yuridu. Yuridu fi'il mudhari. Yuridu fi'il mudhari. Ketika lam selepasnya fi'il mudhari'nya la yataghayyar. Fi'il mudhari'nya tak berubah. Tak mansub, tak majzum. Biasanya kalau la itu selepasnya majzum, ya fi'ilnya la itu la nahi, jangan. Tapi kalau selepasnya la nya selepasnya biasa saja fi'il mudhari'nya tetap marfu', maknanya dia la nafi. Okey, baik. Tidak. Nafi tidak. Jadi kenapa kita tahu dia tidak? Ya sebab fi'il mudhari' selepasnya biasa saja, tak berubah. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usr. Wala yuridu bikumul usr. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Wala yuridu bikumul usr. Tulis. Hujannya di puncak alam, puan bersama ya. Alhamdulillah. Di sini mendung. Tempat saya mendung. Silakan. Wala yuridu bikumul usra. Allah yuridu Allahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Apa maksudnya? Wala yuridu bikumul usra. Sambil-sambil kita belajar terjemahkan. Sambil-sambil kita belajar melihat ayat, apa maksud ayat itu. Silakan. Tulis. Dan tidak ingin kamu susah, boleh juga. Dan tidak ia berkehendak dengan kamu. Apa tu buat lam. Dan dia tidak ingin menyusahkan kamu, boleh juga. Tuan Abdul Basit, okey. Puan Jamaliah Saujana hujan juga. Okey, baik. Puan Umi, dan tidak ia berkehendak atas kamu kesusahan. Boleh. Allah tidak mahu bagi kamu kesukaran. Boleh. Maksudnya, ya jelaslah itu. Yuridu bikumul usra, yuridu Allahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra. Dan dia tidak ingin kesukaran, dan tidak ingin memberikan kesusahan, kepayahan, kesukaran bagi kamu. Tidak ingin kamu susah. Jadi dalam ayat al-usra maksudnya kesusahan. Kesusahan atau kepayahan. Allah tak ingin. Ya? Makanya setiapnya itu ada jalan keluar. Ya, siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, boleh tak berpuasa. Takkanlah nak dipaksa juga bawa koper besar-besar, tuan-tuan, kita pergi bermusafir penat sangat, naik flight pergi ke LIA. KLIA pun besar, panjang, pergi Changi pun panjang, transit Changi nak pergi ke Dubai. Kan? Di Dubai jauh lama. Allah menginginkan kemudahan. Tak dapat puasa, tak kuat rasanya, ganti hari lain. Ya.
Jelas tuan-tuan ya? Okey, boleh ya? Okey, tulis di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tak jelas tuan-tuan? Ya, jelas ke tidak? Sila. Boleh ya? Jelas tuan-tuan ya? Okey, baik. Jelas? Okey, jelas. Jadi sampai di sini dulu tuan-tuan kelas kita pagi ini. Saya tak boleh sampai 1 jam penuh ya. Sebab ada perkara yang lain lagi ya selepas ini. Jadi ayat ini kita tangguh sampai di sini. InsyaAllah tuan-tuan boleh baca ayat yang terakhir itu. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat yang terakhir. Okey. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Boleh tuan-tuan nak i'rab kat rumah sendiri boleh. Belajar menterjemahkannya, melihat kata-kata dasarnya boleh juga. Okey. Baik, itu saja tuan-tuan kelas kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf banyak-banyak ya. Pagi ini saya terlambat untuk mulakan kelas ya. Baik. Ada perkara tuan-tuan yang tak dapat dielakkan. Dah ready dah tadi kan, tiba-tiba tak dapat. Baik, ini kelas yang terakhir kita. InsyaAllah selepas Ramadan nanti kita akan mula lagi. Cuma bila mulanya akan dimaklumkan oleh oleh Ustaz Yusri lah ya, bila akan dimulakan kelas kita untuk selepas raya. Jadi sempena menyambut bulan suci Ramadan, saya nak mohon maaf kepada tuan-tuan semua. Mungkin selama mengajar ini ada yang kurang berkenan, ada mungkin yang tak kena. Saya mohon dimaafkan tuan-tuan ya, insya-Allah. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat ya, di bulan Ramadan ini semua boleh beribadah dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan tuan-tuan di bulan suci Ramadan ini, insya-Allah. Okey, mohon maaf sebanyak-banyaknya dan kita jumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Kita tutup kelas kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi selepas raya ya. Okey, Ramadan Karim untuk tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa.